wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq. Nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan pengurusi majlis pada pagi ini, Tuan Haji Arifuddin, kepada pengurusi masjid, ahli jawatankuasa, seluruh pimpinan ibu ayah muslimin dan muslimat, terlebih saya hormati kepada Ami yang selalu kita jumpa di Rumah Roha, dan kepada seluruh ibu-ibu ayah-ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, dengan takdir Allah Ta'ala, ketentuannya ketika azali, maka pada hari ini kita bertemu. Yang pertamanya silaturahim, yang kedua kita muzakarah memperingati apa yang telah kita ingat tentang peristiwa yang agung di dalam agama kita, iaitulah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada jenis hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi jenis pindah, melainkan pindah yang kita lakukan iaitulah daripada yang tak baik kepada yang baik dan seumpamanya. Jadi peristiwa hijrah ni adalah peristiwa yang agung di dalam agama kita Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah pada bulan Rabiul Awal. Jadi pasal apa kita sambut Muharram pula? Jadi ini di atas persetujuan antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbincang nak meletakkan tarikh ataupun tahun untuk menentukan tahun Islam ni, kita nak kira daripada mana? Kalau nak ambil daripada lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyerupai orang-orang Majusi. Kalau orang Majusi, kalau orang Kristian, Nasara, bukan Majusi, orang Nasara. Kalau orang Kristian, mereka kira tahun bermulanya daripada lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Daripada tahun kelahiran Nabi Isa sehingga sekarang 2020. Jadi kalau kita nak ambil tarikh yang berkaitan dengan kelahiran Rasul, sama dengan mereka. Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak kena menyalahi orang yang bukan Islam. Dalam bab, contohnya dalam bab masuk waktu. Sebelum daripada syariat azan, mesyuarat para sahabat nak buat macam mana? Setengah sahabat kata kita katak loceng, Nabi tak setuju. Setengah kata kita bakar api, apabila asap naik orang akan faham masuk waktu, Nabi tak setuju. Sehinggalah diberi arahan, iaitulah syariat azan. Begitu juga dalam penentuan yang berkaitan dengan tahun Islam, maka ulama, para sahabat bermusyarat, maka diputuskan ambil tahun yang penting, iaitulah tahun hijrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau adalah daripada pandangan-pandangan masyarakat, daripada asatizah dan seumpamanya, dia kata kita buat apa duk kalut-kalut baca doa akhir tahun, doa awal tahun, sedangkan zaman Nabi tak ada kalender lagi. Jadi kita jawab, bab doa ni bukan sahaja setahun sekali, tiap-tiap hari lagi bagus. Ud'uni astajib lakum. Selagi mana nas di dalam agama itu tidak lari dengan perbuatan apa yang kita buat, maka dibenarkan. Maka ditanya apakah hukum doa akhir tahun, awal tahun. Kalau dijawabnya bid'ah, itu bukan hukum. Kerana hukum ni berpaksikan kepada 5 hukum. Sama ada wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh atau haram. Jadi berdoa ni hukumnya sunat.
Bid'ah bukan hukum. Ya, walaupun tak dilakukan zaman Rasul, tetapi kita buat benda tu. Namanya bid'ah, di dalam kategori hukumnya bid'ah yang sunat. Bid'ah yang sunat. Jadi tak ada masalah. Kerana perintah Allah Ta'ala menyuruh kepada kita ni berdoa. Ud'uni astajib lakum. Tak disebut akan tempat, tak dikhususkan akan masa, maka silakan. Maka silakan. Jadi kalau kita doa akhir tahun, awal tahun, maka kita teruskan. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi Rasulullah SAW mementingkan keadaan umat Nabi SAW apabila para sahabat diseksa sekian rupa. Jadi Rasulullah SAW ni apabila dilahirkan yatim. Umur 6 tahun yatim piatu. Kemudian diasuh oleh datuk baginda, iaitulah Sayyidina Abdul Muttalib ketika usia 6 sehingga 8. Selepas daripada tu dipelihara oleh bapa menakan bapa saudara Nabi kita, iaitulah Abu Talib. Daripada umur 8 tahun sampai 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Daripada umur 25 barulah rasa nikmat kehidupan selesa apabila berkahwin dengan Siti Khadijah, Ummul Mukminin. Sampailah umur 40 dilantik menjadi Rasul, sedia kita maklum. Ini sirah yang kita maklum. Kemudian apabila umur 40 dilantik menjadi Rasul, maka bermulalah penentangan. Saat pertama, fasal yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu, tentangan tak kuat sangat. Selepas daripada itu, berdakwah secara terus terang, maka mendapat tentangan yang begitu hebat, begitu dahsyat. Sehingga kan para sahabat Nabi diseksa begitu rupa. Termasuk Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu diseksa oleh tuannya. Dia tak bagi makan, tuan dia tak bagi makan, kemudian jemuk tengah panas, tak cukup lagi, diikat tangan dan kaki, diheret tengah padang pasir. Kemudian diletakkan batu. Tetap Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu teguh imannya daripada tarbiyah keberkatan, tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentarbiyah iman para sahabat. Sehingga kan Sayyidina Bilal tetap tidak berganjak ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini iman yang ditarbiyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat yang lain. Ammar bin Yasir. Begitu juga Sumayyah. Disula oleh keluarganya sehingga meninggal dunia dalam keadaan mempertahankan agama Islam. Sehingga kan para sahabat yang lain diarah oleh baginda Rasul pergi ke Habasyah. Tetapi keadaan di situ kurang membantu, kerana keadaan di situ yang dikatakan kering kontang, keadaan yang tidak subur, menyebabkan para sahabat patah balik. Kemudian pi pula kali yang kedua pun begitu juga, patah balik. Sehinggalah Nabi kita dengan para sahabat ditekan, disekat ekonomi, disekat pula akan bantuan, seluruh kemudahan disekat, perubatan, begitu juga ekonomi, makanan dan seumpamanya disekat oleh puak-puak musyrikin di Mekah untuk menekan Nabi SAW. Maka pada ketika itu, puak menekan Nabi ini ada lagi. Mereka berunding dengan Abu Talib. Walaupun mereka ni buat para sahabat yang lain, tetapi Nabi SAW mereka tak berani sentuh. Kerana malu mereka. Kerana hormat mereka dengan bapa saudara Nabi. Lalu dirunding. Sebenarnya, kalaulah anak menakan kamu ni berhenti daripada kerja dia, kerja gila dia ni, dia sebut. Kami akan tawarkan seluruh kemewahan, sama ada dia nak harta ke, pangkat kedudukan ke, ataupun wanita ke,
maka kami akan bagi. Kamu cubalah pergi runding dengan dia. Ya. Nabi SAW, dia kata, demi Allah, sekiranya diletakkan tangan kiri dan kananku matahari dan bulan, tetap aku tidak akan berhenti dengan kerja yang mulia, iaitulah kerja menyebarkan Islam. Maknanya Rasul kita ni bersifat siddiq, benar, berjuang demi untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditawar pangkat, tak terima Nabi kita. Harta, tolak Nabi kita. Nabi kita tak mau. Begitu juga ditawar wanita, Nabi kita bukan berjuang dengan nafsu, tetapi Nabi kita berjuang kerana mardatillah. Ini menunjukkan Rasul kita itu benar, bersifat dengan siddiq dan amanah Nabi kita SAW dengan agama yang nak disampaikan oleh baginda kepada kita SAW. Kemudian wafat isteri dan bapa saudara Nabi kita, iaitulah Abu Talib. Seolah-olah patah tulang belakang dan sayap Nabi SAW, yang menjadi penyokong Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah Ummul Mukminin. Habis hartanya untuk diberikan untuk perjuangan Islam, sampai tak ada apa. Sehinggalah hampir kepada kewafatan, sakitnya Siti Khadijah, Nabi nak pergi beli, Rasul nak pergi beli ubat, tak, musyrikin tahan, tak mau jual di pulau. Bayangkan isteri kita dalam keadaan sakit, kita nak pergi beli ubat di farmasi ataupun di klinik, orang tak mau jual. Betapa hebatnya pengorbanan Rasul dan para keluarganya untuk membawa agama kepada kita. Wajib kita syukur iman dan Islam, agama yang sampai kepada kita. Kemudian baginda Rasul SAW, kewafatan isteri yang disayangi. Semua harta diinfakkan kepada agama Islam. Sehingga kan Siti Khadijah, dia kata, kalaulah Rasulullah memerlukan tulang belulangku untuk menjadi jabatan untuk berjayanya dakwah Islam ni, aku rela wakafkan tulang-tulang aku ni untuk dijadikan jabatan. Tu hebatnya Ummul Mukminin, Siti Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin. Kemudian wafat pula kedua-dua orang, yang menjadi yang pertama Siti Khadijah, kemudian yang kedua pula kematian bapa saudara Nabi, iaitulah Abu Talib. Walaupun secara zahirnya dia tak terima Islam, hak batin tu wallahu alam. Tetapi apabila meninggalnya dua orang ni, Nabi kita tetap tidak berganjak untuk menyampaikan risalah dakwah, untuk menyampaikan Islam kepada kita. Tak patah semangat Nabi kita. Nabi kita ni orang yang jiwa besar. Daripada kecil baginda diuji untuk kekuatan baginda. Allah Ta'ala yang mentarbiah baginda, bukan ibu yang mengajak, bukan bapa yang mengajak, tetapi tarbiah langsung daripada Allah Ta'ala. Dengan kekuatan kerohanian yang ada pada Rasulullah, apabila wafat isteri dan bapa saudara baginda, tetap Rasulullah memperjuangkan akan agama ini. Dan apabila orang-orang musyrikin di Mekah tak mau terima Islam, Nabi kita nak cuba berdakwah di Taif. Sedia kita maklum. Jadi apabila kita ke Mekah, orang bawa kita ke Taif, kalau kita menghayati peristiwa sirah ini, kita tak mampu nak tidur di atas bah. Kita akan menangis di atas bah. Kerana mengingati akan peristiwa perjuangan Rasul berjalan kaki. Kita naik bah. Berjalan kaki buat apa? Untuk memikirkan keadaan umat. Fikir keadaan umat. Kita pergi ke Taif, kita nak pergi seronok. Mereka kata Cameron Highland di Mekah. Kita pergi Taif, bayar 200, kita pergi makan nasi Arab. Naik kabel. Naik kereta kabel dan seumpamanya. Jadi kalau kita menghayati sirah, kita tak boleh seronok. Kita akan teriak, kita akan menangis kerana
mengingati sirah Nabi SAW. Nabi kita apabila dalam keadaan sedih, pergi ke Taif untuk berdakwah. Apa yang Nabi dapat? Bukan disambut seperti kita yang disambut para pendakwah sekarang ni, diletakkan meja, diletakkan kerusi, diberi mic, diletakkan ayat dan seumpamanya. Tetapi Nabi kita SAW disekat, tak boleh masuk di dalam perkampungan kota Taif, tak boleh masuk. Ketua kampungnya Abdul Jalil, dia kata, jangan kata nak dakwah, jangan kata nak beri peluang masuk, rehat malam ni pun kami tak izin, balik. Dia suruh balik. Dan dibaling batu kepada Nabi kita SAW. Ini perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, kesabaran, air mata, darah dan seumpamanya untuk membawa iman dan Islam kepada kita. Kita tak boleh duduk diam, kita tak boleh rasa selesa, kita tak boleh ralik dengan apa yang ada pada kita. Wajib kita syukuri, wajib kita jaga nikmat ini, kerana iman dan Islam ini benda mahal yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Kemudian malaikat mai. Allah Ta'ala hantar malaikat, sekiranya kamu izin wahai Muhammad, kami diberi tugas oleh Allah cabut bukit ni, hempak penduduk-penduduk Taif. Nabi kata jangan. Sabarnya Nabi kita, kuatnya, besarnya hati Nabi kita ni, jiwa Nabi kita, walaupun mereka tidak beriman, insya-Allah aku berdoa suatu hari nanti benih-benih di dalam sulbi mereka akan beriman. Ternyata daripada benih-benih orang yang lawan Nabi lah yang menjadi pendukung kuat perjuangan Nabi SAW yang membuka negeri India, iaitulah daripada keturunan Taif. Yang menjadi Islam di benua India daripada keturunan orang-orang Taif yang lawan Nabi ketika itu, tetapi zuriat mereka ini beriman kepada Nabi kita SAW. Hikmahnya Nabi kita, sabarnya Nabi kita, kuatnya hati Nabi kita SAW. Maka diberi hadiah Isra' wal Mi'raj oleh Allah kepada Nabi, sembahyang setahun di kota Mekah. Kemudian para sahabat ditekan, sehinggalah orang-orang Madinah datang berbai'ah kepada Rasulullah SAW, minta Rasulullah pergi memimpin di Madinah. Ini kalau di dalam parlimen, ini bukan masalah politik. Politik kita tak tepi, ini masalah yang berkaitan dengan ilmiah. Maka kalau dikatakan Rasul itu yang dikatakan pelarian, itu tidak benar. Kerana Rasulullah dijemput oleh sebahagian daripada keluarga ayah Nabi yang berada di kota Madinah, dan begitu juga ayah Nabi jasadnya di Madinah Al-Munawwarah. Apabila Sayyidina Abdul Muttalib, tok wan Nabi, minta ayah Nabi ke Madinah supaya menguruskan hal tanah di sana, maka ayah Nabi pergi dan demam, meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Di mana makam ayah Nabi? Tak ada dah lah ni. Sebab mereka memperluaskan keadaan Masjidin Nabawi, dan dikatakan tempat makamnya ayah Nabi ini di sebelah pintu Babu Salam. Kalau kita pergi Madinah, ini makam Nabi, ni Babu Salam. Di sebelah situ. Lebih kurang pagak yang kita mai daripada pasar hak jual murah tu. Hak ada kemah banyak-banyak tu, kita masuk pintu nombor 1, nombor 2, kawasan itulah dimakamkan ayah Nabi kita SAW. Katanya apabila nak memperluaskan Masjidin Nabawi, katanya dibongkar makam ayah Nabi, diletakkan di Baqi'. Dan ada sebahagian yang kuat, iaitulah murid Habib Zain di Madinah, mengatakan jasad ayah Nabi kita dipindahkan di perkuburan yang berdekatan dengan Masjid Quba. Yang berdekatan dengan Masjid Quba. Ini perlu kita belajar supaya kita pergi ke Madinah dengan keadaan penghayatan jiwa kita. Kita tak alik lah. Ni kadang-kadang pergi Madinah, dia duduk tawaf kedai, cari tasbih. Baguslah nak beli bagi hadiah kat kawan-kawan balik ni. Beli buah kurma, beli tudung.
Kadang-kadang orang lelaki sampai tak pi pun perkuburan Baqi'. Ni kita kena ingat. Kerana agama yang dibawa oleh kita ni perjuangan Rasul. Perjuangan para sahabat, keluarga Rasul. Maka kita kena hayati. Kita kena belajar ilmu. Di manakah tempatnya keluarga Nabi dalam perkuburan Baqi'? Adanya yang dikatakan pak menakan Nabi dalam tu. Adanya isteri-isteri Rasul. Adanya anak baginda Nabi kita. Kita pi pula ujung sana tu. Ada Sayyidina Osman. Pi pula tepi sebelah Sayyidina Osman tu, tepi tu. Ibu yang menyusu kepada Nabi kita, iaitulah Halimatus Sa'diyah. Jadi berterima kasih kita kepada mereka yang membawa agama kepada kita. Jadi kembali kepada tadi, Nabi kita dan para sahabat ditekan di pulau. Dah kewafatan isteri Nabi. Begitu juga kematian bapa saudara Nabi Abu Talib. Apabila sembahyang setahun di kota Madinah. Maka Nabi kita berhijrah. Sebelum daripada Nabi kita berhijrah, berpindahlah para sahabat Nabi daripada kumpulan yang kecil, satu rombongan pi, kemudian satu lagi pi, kemudian rombongan yang lain pi. Nabi atok, Nabi susun dengan keadaan orang yang kuat pimpin orang yang lemah. Orang yang kuat memimpin rombongan yang lemah. Maka pada ketika itu Nabi kita tak pi lagi, kerana belum diberi arahan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi kita ni buat kerja bukan dengan nafsu. Nabi kita buat kerja dengan arahan, dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita apa macam tu juga. Kita nak buat satu-satu. Yang dinamakan orang yang cerdik mesti ada 3 benda. Yang pertama, ayya'rifa khaliqahu. Orang yang kenal Allah tu orang cerdik. Hak tak kenal Allah tak nama cerdik. Yang kedua, ayya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Nak buat satu-satu kena fikir dulu. Mudarat ataupun manfaat. Rugi ke untung ke, elok tak elok ke elok ke, baru kita buat. Ni orang yang bijak. Dia tak ikut orang. Dia tak ikut orang. Sesuatu benda yang dia nak bertindak, fikir dulu. Adakah manfaat, adakah mudarat, adakah diizin oleh syarak, adakah tidak, adakah benda ni elok ataupun tak elok dan seumpamanya, adakah untung ataupun rugi, barulah kita buat tindakan. Ini orang yang bijak. Dan yang ketiga yang lebih penting bagi kita, iaitulah orang yang bijak ini ayya'rifa ahwalahu ba'dal maut, orang yang memikirkan keadaannya setelah mati. Kalau duduk segan nak ibadat macam lah, adakah kita nak selamat di alam barzah? Kalau kita ni tak taat kepada agama Allah, adakah kita ni nak selamat di akhirat? Fikir. Maka dalam keadaan tu kita kena taat kepada apa yang diperintah dalam agama, wajib kita taat. Apa yang dilarang, wajib kita tinggal. Yang berdosa kita bertaubat. Yang tak buat, kita buat. Suruhan dalam agama kita. Ini orang yang bijak, orang yang cerdik, memikirkan keadaannya setelah mati. Kemudian apabila Rasulullah menyusun susunan daripada yang dikatakan susunan hijrah itu, maka berlakulah beberapa perkara, iaitulah yang berlaku kepada para sahabat. Yang pertamanya berlaku kepada keluarga Salamah. Ibunya Abu Salamah dan ibunya Ummu Salamah, bapaknya Abu Salamah. Apabila siap dah nak berpindah, nak pi dah, buh barang dah atas unta, nak pi dah berhijrah, maka apa yang berlaku, perebutan dan keluarga ni berebut dan tahan anak mereka jangan pi. Keluarga kutuk. Pasangan suami isteri ni, keluarga ni masuk campur, kutuk dan tahan mereka. Dia kata,
Abu Salamah, kalau hang nak gila-gila seorang sudahlah. Jangan babitkan isteri, jangan babitkan anak. Law ni kami nak tahan. Keluarga belah isteri tak bagi anak dia pi. Tak bagi isteri pi. Allahu Akbar. Kemudian anak dia pula, keluarga belah suami tu nak ambil. Berebut. Sehingga kan keluarga belah isteri tarik anak, keluarga belah bapa pun tarik, terlucut bau anak dia. Allahu Akbar. Kita kalau anak dengan pak, kita ni, kalau anak kita teriak, kita ni meleleh air mata nak keluar. Macam mana keadaan seorang ayah apabila anak dia, dia nak bawa anak dia, keluarga tahan. Tapi demi Islam. Iaitulah ayah Salamah ni, pi juga ke Madinah Al-Munawwarah. Bukan dia tak fikir keadaan anak, dia fikir. Tetapi dia korban dulu diri dia ke arah agama untuk mengembangkan agama, support perjuangan Rasul. Dia biarkan anak dia duduk dengan keluarga dia. Belah pun keluarga dia juga. Tapi walaupun keluarga, anak berpisah dengan kita ni macam mana kita rasa? Setahun mereka dipisahkan tiga-tiga ni. Ayah pergi ke Madinah, anak duduk dengan keluarga ayah, isteri duduk dengan keluarga isteri. Ibu tak boleh tengok anak. Ayah tak boleh tengok anak. Setahun lebih. Kemudian ibu ni daripada hari-hari duduk sedih, sehingga akan kadang-kadang teriak sampai tak ada air mata dah. Sehingga akan dirunding dengan keluarga pihak suami. Hampa ni nak biak sampai lagu mana? Kesianlah cucu ni macam mana keadaan, bagilah balik kat mak dia. Barulah mereka fikir bagi balik, dan mereka berdua ini, ibu dan anak disatukan kembali dan berhijrah mengikuti suami dia. Barulah maknanya penderitaan selama setahun lebih dipisahkan ini, walaupun demi perjuangan, maka sahabat Nabi sanggup berkorban untuk membawa agama Islam kepada kita. Kita macam mana keadaan kita? Apa sumbangan kita kepada agama? Itu kita kena fikir. Kemudian berlakulah kepada yang dikatakan Sayyidina Syuhaib Ar-Rumi. Dia ni orang kaya, orang Rom. Berdagang, kemudian berniaga di Mekah, menjadi orang kaya. Siap barang, apabila nak pi, mereka tahan semua barang-barang dia. Wahai Syuhaib, hang nak pi, kami izin. Tetapi kena ingat, hang mai dulu tak ada apa-apa. Yang kaya harta semua ni daripada Mekah. Jadi kalau nak pi. Sopa-sopa nak gempak lah. Nak tengok lagu mana dia ni. Kalau gempak tahan ni barangkali dia tak pi. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman yang ada di dalam hati sahabat. Roh perjuangan keimanan yang ada dalam hati sahabat yang ditarbiah oleh Rasul, meninggalkan segala-galanya. Ini kata Abu Yahamka, fikirlah wahai umat Muhammad. Sahabat sanggup tinggal tanah air, rumah dan harta untuk perjuangan Islam. Kalau kita masih lagi kait dengan harta keduniaan, barangkali kita fikir, kalaulah kita ada zaman Rasulullah, adakah kita nak bersama dengan Rasul berhijrah? Fikir. Ini ujian kita, kata Abu Yahamka rahimahullahu ta'ala. Kalau ada pergantungan harta di hati kita, sehingga tidak boleh kita ni berhijrah kerohanian kita, berhijrah nafsu kita, maka ini adalah musibah yang berat. Ini adalah ujian yang berat, iaitulah dunia masuk ke dalam hati kita. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada dunia masuk dalam hati, daripada hubbud dunia. Biarlah dunia itu hanyalah di tangan, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Dunia itu sebagai keperluan, akhirat itu sebagai matlamat kita. Ini iman yang perlu kita hayati. Bukan kita nak cerita, nak dengar sirah, kita dah dengar dah. Apa penghayatan yang kita perlu buat? Sahabat tidak bergantung pergantungan hatinya dengan harta. Kita yang tak berhijrah pun kena buat macam tu. Jadikan harta tu di tangan, jangan masuk ke dalam hati kita. Jangan sekat benda ni untuk kita ni menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nah, ada lagu tu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia ni keluar pada satu hari, dia bawa pedang dan dia tawaf di Kaabah 7 keliling. Selepas itu dia sembahyang 2 rakaat, kemudian dia menuju kepada perhimpunan kaum Quraisy. Dia kata siapa nak ibu dia merana kerana mati anak. Kalau siapa nak isteri dia jadi janda. Kalau siapa nak anak dia jadi yatim. Besok selepas fajar, selepas subuh macam ni, aku nak berhijrah. Aku nak pergi ke Yasrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Kalau siapa nak tahan aku, besok jumpa di sebalik bukit tu. Siapa pun tak berani. Memikirkan keadaan tu, maka orang-orang musyrikin mereka pening. Kalau macam ni punya kebangkitan, kalau macam ni punya gerakan, kalau macam ni punya hebat mereka, maka kalau mereka kuat, tentu kita akan ditumbangkan oleh mereka. Maka mesyuaratlah oleh orang musyrikin seramai 7 pemimpin musyrikin. Orang panggil Darun Nadwah, Parlimen Quraisy, untuk jahanam Nabi kita, untuk menjahanamkan gerakan dakwah Nabi. Maka diadakan himpunan di Darun Nadwah. Di mana? Tepi Kaabah tu, dekat dengan Kaabah tu, sebelah dengan Pancok Mai. Ni Kaabah contohnya. Ni Hajarul Aswad, ni Maqam Ibrahim, kemudian ni Hijr Ismail di sebelah sini. Sebelah Masjid Baru lah ni. Maka berhimpunlah 7 pemimpin musyrikin dan dihadiri oleh seorang iblis. Ni kita maklum. Maka mensyuaratlah mereka, apa kita nak buat? Macam-macam cadangan. Antaranya mereka kata kita buang Muhammad daripada Mekah, kita halau dia daripada Mekah. Iblis menjadi penasihat. Dia kata jangan. Kalau kita halau dia buat gerakan di sana, kuat di sana, dia serang kita. Betul juga, tak setuju. Apa lagi? Kita penyarakan dia. Iblis kata jangan. Satgi mereka, kawan-kawan dia, pengikut-pengikut dia akan berhimpun dan berontak. Dia akan berontak kepada kita. Pun tak setuju juga. Lalu Abu Jahal, dia fikir, nak buat apa ni? Abu Jahal fikir. Maka Iblis dengan Abu Jahal ni dapat satu keputusan yang sama. Abu Jahal kata, kita ni ada kabilah-kabilah, ada ketua-ketua di dalam bangsa kita. Tiap-tiap kabilah kita cari pemuda hak paling kuat, kita mai dengan semuanya bawa pedang, tikam Muhammad sontak. Maknanya tak ada orang yang tak bunuh, semuanya kena tikam sontak. Iblis kata hak ni bagus. Terus malaikat Jibril diarah oleh Allah pergi bagi tahu kepada Nabi SAW pada 26 Safar. Hari itu juga orang musyrikin bermesyuarat, hari itu juga malaikat Jibril perintah Nabi kita supaya diizin oleh Allah berhijrah. Sahabat-sahabat lain pergi dah. Nabi kita tak pergi lagi dengan para keluarga. Kemudian Nabi kita terus pergi daripada rumah Nabi kita di rumah Siti Khadijah di Mekah Al-Mukarramah. Nabi kita keluar pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Di mana rumah Nabi? Di mana rumah Nabi? Ni Safa, ni Marwah. Bukit Safa, Bukit Marwah, Kaabah dalam masjid, belah ni Maulid Nabi. Tu rumah lahir Nabi. Rumah Nabi ni, hak Siti Khadijah ni, dia dekat Bukit Safa ni. Kat sini. Kat Bukit Safa. Safa Marwah, dia tengah-tengah. Berat belah Safa. Ni rumah Nabi. Rumah Siti Khadijah. Dulu ni, orang Arab, pemimpin-pemimpin Arab, dia buat jamban. Dia buat toilet. Ditentang oleh ulama-ulama dan dirobohkan. Jadi orang Arab ni kerti apa? Apa yang berkaitan dengan sejarah Rasul, sirah Rasul dipadamkan. Ni kelaku mereka. Dipadam. Tu maktabah apabila nak dirobohkan, tak boleh roboh. Usaha nak tolak, mati. Kapal korek.
Nak tolak, mati kapal Quraisy. Tak boleh nak pindah. Sehingga kan mereka buat maktabah. Maktabah Mekah. Nah. Lepas tu tulis pula tidak ada nas, tidak ada sandaran yang mengatakan tempat ni di kelahiran Rasul. Benda tu bukan gaduh nas, benda sirah. Nabi pun masa tu kecil lagi, orang cerita hang beranak di sini. Nah. Ni Safa Marwah, di situ rumah kelahiran Rasul, rumah Siti Khadijah ni berdekatan antara Safa dengan Marwah, dia dekat belah Safa. Sini rumah Siti Khadijah, rumah Abu Lahab, tepi bukit yang dibina istana di Jabal Qubais tu. Nabi keluar pi kok tu, pi rumah Sayyidina Abu Bakar. Di mana rumah Sayyidina Abu Bakar? Hotel Hilton tu lah. Yang kita duk lena tu lah rumah Sayyidina Abu Bakar. Ni Menara Jam, pi sikit Hotel Hilton yang ada dua, yang ada tangga yang dikatakan skeleton naik ke tangga di Hotel Hilton itulah bukit yang beradanya rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pi rumah Sayyidina Abu Bakar waktu tengah hari. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa Rasulullah datang waktu tengah hari ni? Rasulullah kata bagi aku masuk dulu. Apabila masuk dibincang. Rasulullah kata Jibril perintah, Allah Taala memberi arahan, kita berpindah, berhijrah. Sayyidina Abu Bakar kata, adakah saya boleh bersama dengan kamu ya Rasulullah? Ya, Nabi kata. Maka dibincang, kita kena ada kenderaan. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata tak apa, dia ada 2 unta. Nabi kata tak apa, aku beli. Kemudian Nabi kita balik menyusun keadaan, harta-harta simpanan rumah Nabi ni banyak, maka panggil Sayyidina Ali, kami pi, kamu jangan pi lagi. Selepas kami pi 3 hari baru kamu bertolak. Pasal apa? Nak bagi balik harta-harta ni, amanah-amanah yang ditinggalkan di rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pada 27 Safar, hari Jumaat 27 Safar, selepas siap sembahyang Isya apa, pemimpin musyrikin ni lengkong kepung rumah Nabi ni sampai diriwayatkan kalau binatang yang kecil nak pi pun tak boleh. Maknanya rapat rumah Nabi ni dilengkong oleh orang-orang musyrikin sebelah pemimpin musyrikin. Hak mesyuarat 7, hak pi sebelah. Kemudian bawa pemuda-pemuda pegang pedang semua. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dipelihara oleh Allah Taala. Nabi kita yakin dengan peliharaan Allah Taala, maka semua dengan takdir Allah Taala lena habis. Lena ke semuanya. Kemudian Nabi keluar pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi. Pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Perjalanan daripada rumah Sayyidina Abu Bakar nak pi ke Gua Sur 5 batu. 5 batu lebih kurang 7 km. Kalau kita naik taksi 30 ringgit. 30 rial. Daripada Mekah nak pi ke Gua Sur lebih kurang naik taksi 30 rial. 7 km. Nabi kita berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian apabila Nabi berjalan di bukit yang tinggi, Nabi kita berhenti. Apabila berjalan tinggal kota Mekah, di bukit yang tinggi Nabi kita berhenti dan tengok balik Mekah. Nabi kita bercakap, Mekah bumi yang berkat, bumi yang aku sayang. Kalau sekiranya penduduk-penduduk Mekah tidak menyakitiku, nescaya aku tidak akan tinggal kota Mekah ini. Maka keluarlah ajaran dalam agama kita, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu sebahagian daripada iman. Walaupun cinta, Nabi terpaksa ke Nabi untuk nak bawa iman kepada kita, Islam kepada kita. Maka Nabi pergi berjalan, naiklah Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk dulu adabnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersih, lapik. Kemudian katup lubang-lubang dengan kain yang dibawa. Silakan Nabi masuk. Nabi kita masuk dan tidur di atas reba Sayyidina Abu Bakar. Kerana Nabi pada hari itu tak rehat seharian. Letih. Letih. Minta maaf dia panjang sikit. Ni pun tengah dah. Nabi berkorban kepada kita. Hari ni kita korban sikit lah. InsyaAllah
dengan SOP yang ada ni, kita cuba cepatkan. Kemudian masuklah Nabi kita rehat, tidur. Sayyidina Abu Bakar katup satu lubang seperti yang kita maklum dengan tumiknya. Kerana habis dah kain tak cukup, yang lubang satu lagi letak tumik. Katup dengan tumik. Katup dengan tumik dia hak lubang satu tu. Kemudian diketik oleh binatang yang besar, katanya ulang, setengah kata kalajengking. Maknanya yang kita nak di sini benda yang berbisa. Adabnya dengan Rasul, dia teriak apabila dia tahan kesakitan, dia tahan, tak mampu dah nak tahan, dia menitik air mata. Sehingga kan Nabi terjaga. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, adakah kamu ni sedih? Dia kata, tak. Adakah kamu sedih? Sayyidina Abu Bakar kata, tak. Tetapi saya sakit ya Rasulullah. Nabi kita berdoa dan ludah di tempat kena sengatan itu, maka dengan takdir Allah legalah. Dua anak Sayyidina Abu Bakar, yang pertama lelaki Sayyidina Abdullah, yang kedua Siti Asma. Siti Asma masak, kemudian Abdullah anaknya menghantar makanan kepada Rasul dan bapaknya Sayyidina Abu Bakar selama 3 malam, bermula daripada Jumaat, Sabtu dan Ahad. 3 malam duduk di situ. 27, 28, 29 Safar. 3 malam duduk di situ. Kemudian yang pertama sekali, dia pergi terjah rumah Nabi. Tengok-tengok, Nabi kita tak ada. Yang ada Sayyidina Ali. Mana Muhammad? Sayyidina Ali tak bocok rahsia. Mereka sakiti dia, pukul dia dan seumpamanya. Ini pemuda yang gagah, yang mempertahankan agama pada usianya 22 tahun. Pemuda kita di mana sekarang? Naik motor merempit, kena gam, kemudian pula ketum. Bagaimana keadaan agama kita untuk kita bawa? Sedangkan pemuda-pemuda kita dijajah, walaupun negara kita merdeka, tetapi pemikirannya dijajah dengan game, dijajah dengan hiburan, dijajah dengan kelalaian. Sehingga kan kita nak cari pemuda di surau, di masjid pun amat-amat sukar sekarang ini. Ini kita kena fikir. Ini kita kena fikir. Kemudian dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Asma buka pintu. Abu Jahal, dia kata, mana Pak Hang? Dia kata, aku tak tahu. Dia tak pecah rahsia. Abu Jahal tampak muka Asma. Seorang gadis yang tak ada salah apa, dia tampak sampailah dia tarik rantai rantai Asma sehingga terputus rantai Siti Asma kepada Siti Aisyah. Kemudian apabila cukup 3 hari, Sayyidina Abu Bakar berjanji dengan Abdullah Uraikid supaya bawa 2 ekor unta ni dan tunjuk jalan. Ini seorang kafir yang begitu dipercayai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Dia tak bocok rahsia. Ditawar 100 ekor unta. Siapa dapat Muhammad hidup atau mati, dapat 100 ekor unta. Kalau nisbah kepada kita ni banyak, 100,000 lah ni. 100 ekor unta. Kalau seekor unta 4,000, kalau 100 ekor, banyak mana dah. Maknanya tawaran yang begitu hebat. Pakat asah pedang nak cari Nabi kita SAW. Sehingga kan naik di Bukit Sur, Allah Ta'ala tutup, tak bagi nampak. Ini Allah Ta'ala pelihara Nabi kita SAW, insan kekasihnya. Cuma Allah Ta'ala buat ni untuk menguji Nabi dan memberi pengajaran kepada kita. Kemudian Nabi kita turun bukit pada 1 Rabiul Awal. Keluar 27, 28, 29 Safar, turun bukit 1 Rabiul Awal pada hari Isnin. 1 Rabiul Awal. Perjalanan biasa tak boleh pi. Kalau perjalanan biasa daripada Mekah ke Madinah 320 kilo. Kalau kita jalan, kita naik bas lah ni, 320 kilo. Lebih kurang. Tetapi tak boleh pi jalan tu. Disekat. Dah ditunggu dah. Bawa pedang dah. Nak pancung Nabi kita kerana nak dapat tawaran 100 ekor unta. Tak boleh pi. Kena pi ke arah selatan. Tak boleh pi ke utara. Kena turun balik ke selatan ni. Patah balik. Main ni pusing balik. 490 kilometer.
Daripada jalan biasa 320 kena jauh 490 kilo. Terpaksa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam perjalanan itu 3 orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdullah Urakid. Ini menunjukkan kalau kafir itu memberi manfaat kepada agama Islam, maka harus kita tahlusiasi. Tetapi sekiranya memudaratkan, merugikan, maka tidak dibolehkan kita ni bertahalluf, bekerjasama dengan mereka. Ini ajaran yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh percaya, dia boleh harap. Nabi kita pakat dengan dia, dialah yang bawa unta dan menunjuk jalan 130 kilo, lebih kurang daripada Al-Ustaz ke Gerik. Berhentilah Nabi berehat. Di situ adanya cerita mukjizat, Nabi kita perah susu Ummul Ma'bad. Perah susu Abu Ma'bad dan Ummul Ma'bad, sehingga kan susu kambing mereka ni kurus, tak ada susu. Tiba-tiba Nabi perah banyak. Nabi boleh minum, Sayyidina Abu Bakar boleh minum, Abdullah Urakid boleh minum. Begitu juga Mak Ma'bad boleh minum. Dan ditaruh dan dibawa bekal oleh Nabi. Pelik. Jadi isteri dia cerita kepada suami dia, ada benda pelik hari ni. Ceritalah. Kambing kita ni susu kurang, kadang-kadang tak ada langsung. Tiba-tiba pemuda ni, dia perah banyak. Suami dia ni rupa-rupanya beriman dah dengan Nabi SAW. Beriman lagu mana pula? Hak Madinah hak duk balik kot jalan tu, duk dakwah dah kepada Ma'bad ni masuk Islam dah. Dia kata, cuba kamu cerita sifat dia macam mana? Tinggi, putih, kemerahan, segak dan seumpamanya. Dia kata, itulah Rasulullah SAW. Kalaulah aku ada, aku akan bersama dengan dia pergi ke Yasrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Ini membuktikan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat, perkara yang mencarikan adat sehingga kan kambing yang tak ada susu mengeluarkan susu yang banyak. Kemudian berjalan lagi perjalanan 490 km, bayangkan 8 hari Nabi berjalan di atas padang pasir. 8 hari. Kemudian berlakulah iaitulah panglima Mekah, panglima musyrikin, iaitulah Syurakah. Dia tahu kata dapat tawaran 100 ekor unta dan dia dapat jejaki ke manakah Rasul pergi, maka dia ambil kuda dia yang berada di camp latihan kuda tu, dia ambil di belakang bukit, dia ambil terus, dia ambil pedang dan tombak ligan Nabi, dia pecut kuda dia tu, dia dan mendekati Nabi, sehingga kan Nabi membaca Quran. Kata ahli sirah, iaitulah Syurakah mendengar Nabi kita membaca Quran, dekat dah dia nak tombak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah Taala ini mukjizat, terbenam tapak kaki kuda dia masuk ke dalam padang pasir. Terbenam. Dia posah. Cuba kali yang kedua, terbenam kali yang kedua. Dia cuba kali yang ketiga, terbenam. Apabila kali yang ketiga, dia yakin ini adalah benar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad, doalah kepada Tuhan, kalau sekiranya aku selamat, aku tak akan ganggu kamu dan aku akan balik bagi tahu kepada orang-orang di Mekah, jangan ganggu Muhammad. Dia beriman. Lalu Nabi kita senyum, dia kata, insya-Allah Syurakah satu hari nanti akan pakai mahkota kerajaan. Ternyata hampir dia nak mati apabila ditawar, saya tak ingat dah, negeri ditawan oleh Islam dan dipakaikan mahkota. Benarnya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasul sudah wafat, tetapi ini perkara mukjizat membenarkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah di Quba pada 8 Rabiul Awal, hari Isnin. Keluar hari Isnin 1 Rabiul Awal sampai 8 Rabiul Awal, hari Isnin. Maka orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah, mereka ni rindu dengan kehadiran Nabi. Duk tunggu-tunggu bila nak sampai, bila nak mai, bila nak mai. Macam tu. Macam kita rindu dengan guru kita. Ni katuk PKP P ni. Pintu sebadan tak boleh buka. Rindu dengan Babak Ismail sepanjang guru kita.
Rindu dengan kehadiran Habib-habib seperti Habib Omar dan seumpamanya tak boleh mai. Rindu kedatangan. Jadi orang Madinah rindu dengan kedatangan Nabi. Itu kata nak kata pelarian macam mana? Salah. Bukan pelarian. Nabi kita memimpin kota Madinah. Nah. Keluar pagi balik petang. Habis buat kerja berimpun. Petang balik. Tak sampai-sampai lagi. Sehinggalah 8 Rabiul Awal hari Isnin. Orang mereka tunggu dan ada satu orang tu duduk di tempat yang tinggi, dia tengok kecil duduk mai. Dia bagi tahu, pemimpin yang kita nantikan sudah tiba. Pakat berimpun tua, muda, kecil, besar berimpun untuk menyambut kedatangan Nabi SAW dan didendangkan, dipalu dengan paluan pompang. Tala'al badrul alaina min saniyatil wada' wajaba syukrul alaina mada'a, dan seterusnya. Maka disambut. Orang pergi sambut Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni nampak kepimpinan dia hebat. Orang tak kenal Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata, bukan aku, belakang. Bukan aku. Tawaduknya Nabi SAW. Masuk dalam keadaan sukaria, disambut oleh orang-orang Madinah di Masjid Quba. Maka Nabi kita duduk di rumah Kalthum. Di rumah Kalsum. Di mana rumah Kalsum? Ni Masjid Quba depan tu. Dia ada pagar. Kalau orang tak tahu tak boleh. Apabila orang tahu barulah minta tuan dia buka. Di situ ada sampai sekarang rumah yang Nabi duduk SAW. Tapi tu Arab ni dia tak arti. Jadi apa? Jadi lau itik. Itik mah pop-pop duk gibah pasal ada telaga di situ. Ada telaga di situ. Dan air yang Nabi minum masih lagi ada di situ. Tapi dia baiklah dia buka dengan syarat beli kurma dia baru dia buka. Kita pun belilah sikit-sikit. Dan air yang ada di situ adalah kesan daripada asar yang digunakan oleh baginda Nabi SAW. Duduk di Quba selama 4 hari. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 8, 9, 10, 11. Rabiul Awal. Duduk di situ, Nabi kita membina masjid. Membina masjid. Kalau kita nak Islam kita ni hebat, kalau kita nak Islam kita ni kembali hebat, maka kita bina peranan masjid, surau dan seumpamanya untuk mengembangkan agama kita. Jadi Nabi kita membina Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid Quba. Kemudian datanglah rombongan sampai Sayyidina Ali, bawa keluarga Nabi, bawa Asma anak Sayyidina Abu Bakar dan seumpamanya. Keadaan di situ, cuaca di Mekah dengan cuaca di Madinah dia agak lain. Jadi menyebabkan cuaca tu kurang elok dan kulit keluarga Nabi ini dia jadi gatal-gatal. Lalu Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala memberkati bumi Mekah dan bumi Madinah Al-Munawwarah. Daripada hari itulah Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala kabulkan permintaan doa Nabi kita SAW. Jadi kalau di sini tak apa kita pakai mask. Tapi kalau di sana tu tak payahlah. InsyaAllah Allah Ta'ala jaga. InsyaAllah Allah Ta'ala jaga dengan keberkatan doa Nabi kita SAW. Ada kita pergi cucuk vaksin dan seumpamanya. InsyaAllah selamat di sana. Kemudian Nabi kita SAW pergi ke Madinah, masuk ke kota Madinah yang ada sekarang ni pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Maka masuklah dan disambut oleh para sahabat. Nabi kita ni jaga hati para sahabat. Dia kata biarlah unta yang menentukan. Di mana unta itu berehat, di mana unta itu duduk, itulah pilihan Allah, itulah ketentuan Allah Ta'ala. Maka berjalanlah unta Nabi
duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di mana rumah Sayyidina Abu Ayyub? Kalau kita pergi Madinah, ni yang dikatakan Masjid Nabawi, ni Kubah Hijau. Kubah Hijau ni mihrab hak dalam ni. Depan tu dia ada satu bangunan, depan mihrab tu dia ada bangunan. Di situlah tanda rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi kita menumpang rumah Sayyidina Abu Ayyub. Nak cerita kata adabnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi duduk bawah, dia duduk atas, tak lena malam tu. Allahu Akbar, nak lena macam mana kekasih Allah, Rasul Allah di bawah, kami di atas. Tak boleh lena malam tu. Nak jalan pun tak berjalan, tak lintas kat tengah ni, pergi kat tepi, takut langkah kepala Nabi. Minta izin, ya Rasulullah, mintalah Rasulullah naik atas. Kami duduk bawah. Nabi kata, biarlah saya di bawah dulu kerana orang nak mari ziarah mudah. Sehingga kan satu malam tu ayak tertumpah, tak ada kain. Apa yang dia buat? Dia takut ayak tu rumah kayu. Bukan macam kita sekarang ni. Ada mozaik dan seumpamanya, tidak. Rumah kayu. Takut ayak ni jatuh kena Nabi di bawah, maka musim sejuk, dia ambil selimut yang dia selimut tu lah. Tidur malam tu sejuk. Adabnya mereka para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Itu hijrah yang kita perlu ambil. Yang pertama iaitulah Islam, iman dan ihsan, agama yang datang kepada kita itu dengan pengorbanan Nabi kita, keluarga dan para sahabat. Wajib kita rasa syukur dan kita rasa besar benda ni yang berada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adab sahabat kepada Rasulullah SAW yang wajib kita kena taladani, yang wajib kita kena contohi. Macam mana nak beradab? Nabi sudah wafat. Ya, adab kita, apa yang disuka oleh Rasul kita buat, apa yang dibenci oleh Rasul kita tinggal. Ini adab umat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, keterlibatan seluruh lapisan, sama ada ibu, ayah, anak, anak perempuan, kecil, muda, tua, besar, bersama dengan gerakan hijrah untuk memastikan hijrah itu berjaya. Ini yang ketiga, kita kena fikir dalam rumah tangga kita. Isteri kita nak bagi bantu Islam, kita nak kena bantu Islam, anak-anak kita nak bagi ada jasa kepada Islam. Fikirlah macam mana, berdoalah supaya Allah Ta'ala pilih kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, iaitulah Nabi membina masjid sebagai sumber kekuatan agama Islam. Dan hijrah ini menjadi perpaduan di antara umat Islam yang dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maka inilah sedikitnya yang baik semua daripada Allah. Segala kekurangan saya mohon maaf. Yang pertama, mohon maaf kerana panjang. Yang kedua, kalau ada bahasa hak tak elok saya terdajak sebut, saya mohon maaf. Tidak ada niat untuk menyentuh sesiapa, melainkan untuk kita ni mentakzimkan akan peristiwa yang berkaitan dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan keberkatan majlis pada hari ini Allah Taala ampun dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, dan moga-moga Allah Taala sihatkan tubuh badan rohani dan jasmani kita, dan moga-moga Allah Taala kuatkan iman kita dengan keberkatan majlis pada hari ini, dan Allah Taala jauhkan kita daripada COVID-19. Allah Taala jauhkan kita, hindarkan kita daripada seluruh bala, seluruh penyakit, terutamanya Corona ini. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan Allah Ta'ala jauhkan daripada jemaah kita. Jadi yang baik semua daripada Allah, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.